بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time pada hari ini, baca faham amal, untuk kita terus menerus kita mendalami kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun sudah berada di halaman terakhir Ustaz, ya, daripada surah Al-Anfal. Sekejap je, zap begitu saja, ya, masya-Allah. Bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, kita doa pada Allah Subhanahu taala kita dapat pelajaran yang besar daripada surah Al-Anfal, surah Madaniyah yang memberikan disiplin kepada umat ataupun kepada sahabat, bertanya tentang Anfal, apakah balasan bagi mereka, dan rupa-rupanya Allah mendisiplinkan, ya, dengan 40 ayat pertama itu memberikan peringatan, peluang untuk mendengar tazkirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Analisis kepada kemenangan Badar itu bermula daripada masa yang mereka takut, gentar, tetapi Allah berikan bantuan. Jadi jangan sangat fokus kepada Anfal ataupun ghanimah tersebut. Itu akan dapat, tetapi lebih penting daripada itu adalah perjuangan bagi para sahabat, Muhajirin dan Ansar, dan inilah yang kita akan lihat pada halaman akhir 186 pada hari ini. Kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, ya. Kita dah di hujung macam mana Ustaz? Bercampur bau Ustaz. Campur bau. Pertamanya rasa gembira sangat kerana dapat belajar surah Al-Anfal ini Ustaz. Selalu baca aja. Betul. Dan satu lagi perasaan tu, surah-surah yang seterusnya ini Ustaz, adakah masih lagi Allah Subhanahu taala kurniakan hadiah ini? Namun itulah doa kita senantiasa Ustaz, kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terus dapat kita bersama. Biarlah kalau boleh Ustaz, habis umur kita dengan Al-Quran Ustaz. Dia kalau awal tu panjang, makin lama makin pendek itu. Dia bila dia kalau nafas tu Ustaz, ya, awal-awal kan panjang. Betul Ustaz. Dia kalau makin pendek makin semput tu makin lama. Jadi kita doakan yang pendek itu pun betul, tetap Ustaz, juga kita berada di atas jalan hidayah. Ya Allah izinkan, ya, walaupun ada yang kata saya nafas pendek Ustaz, ya. Ustaz Tir, Ustaz Tar dia punya nafas panjang, tetapi yang pendek itu sebagai peringatan, yang panjang tidak semestinya terus panjang, ya. Jadi harapnya dengan halaman 186 ini kita dapat memahami, kalau kita dengar ketika Ramadan nanti, kita dapat memahami apakah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surah ini. Jadi mari kita sama-sama melihat daripada sinopsis halaman 186. Bermula daripada ayat yang ke-70 menyambung kepada apakah peraturan kepada tawanan perang, ya, dan apakah risiko-risiko yang perlu diberi perhatian. Sebenarnya ayat 70-71 ini kombinasi pendapat Abu Bakar dan juga pendapat Umar. Kita akan sama-sama baca selepas ini. Kemudian diikuti dengan golongan orang yang beriman di zaman Nabi sesuai dengan keimanan dan hijrah. Allah memuji kepada Muhajirin, kepada Ansar, dan bagaimana ini adalah peringatan pelajaran untuk kita pada tahun ini untuk terus menjadi orang-orang yang mengambil panduan, istifadah manfaat faedah daripada perjuangan pengorbanan Muhajirin Ansar. Mereka ini bukanlah datang daripada orang baik-baik lah Ustaz ni, kalau nak cakap mereka bergaduh saja. Lebih kuat bergaduh lah daripada kita ni. Kita ni orang Melayu ni jarang bergaduh, kan. Orang Arab lebih. Tetapi kuat bergaduh sekalipun datang wahyu, akhirnya subhanallah, ya. Apatah lagi kalau katakan tuan-tuan sekalian yang menggunakan ataupun yang membaca Al-Quran ini, sudah tentu manfaat dan kesannya besar. Kita nak baca mula daripada ayat 70 hingga ayat 72. Silakan Ustaz.
Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, sahabat Al-Quran. Ya, walau di mana anda berada, kita bertemu kerana Al-Quran. Syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz sebut tadi orang Arab dia suka bergaduh sah. Dia accident sikit je sah. Dia pom 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 pom. Kemudian sallu ala nabi. Khalas. Subhanallah. Kita yalah. Tapi yang itu cabaran juga pada Betul, orang Islam kan. Kalau dia sallu ala nabi tu lepas tu apa selawat kan. Yang itu cabarannya pula yang kita kena ambil pelajaran lah daripada orang Arab ya. Masya-Allah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sambung. Kita dalam sekarang ni perjalanan kita menuju ke penghulu bulan iaitu Ramadan Al-Mubarak, Ramadan kita. Syukur setiap hari kita bersama dengan kalamullah, yakni Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Kita baca ayat 70, 71 dan 72 di halaman yang terakhir surah Al-Anfal ini. Permulaan ini saya nak cuba bila di akhir ni Ustaz, biasanya lah kalau dalam sesuatu persembahan taranum, tak semestinya tapi biasanya bila akhir-akhir satu persembahan tu dia akan masuk lagu-lagu yang akhir lah. Contohnya antaranya Sika ataupun Jiharka. Kemudian Bayati. Jadi saya nak mulakan ini Ustaz, permulaan ini saya nak cuba dengan Sika lah. Boleh saya? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayuh kita sama-sama baca dah. Kita ngaji sama-sama. Boleh insya-Allah lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم
بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 70 hingga 72 daripada surah Al-Anfal yang memberikan panduan kepada kita selepas kita berbincang sahaja. Semalam kita berbincang tentang Allah menegur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar yang memilih untuk menukarkan dengan tawanan ini membaca ataupun wang tebusan, wang tebusan. Padahal sebenarnya Umar mencadangkan awalnya untuk cantas sahaja, bunuh sahaja. Allah tegur, tetapi sebenarnya apa yang Nabi buat itu juga berdasarkan kepada apa wahyu yang telah turun, ya. Cuma Allah nakkan kepada yang lebih kepada jangka masa panjang sampai akhirat berbanding dengan kemenangan yang ingin dicapai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di peringkat dunia, ya. Jadi dalam ayat 70 ini adalah satu kesimpulan yang menunjukkan bahawa is okay, ya. Allah dah ampunkan dan Allah izinkan bagaimana menguruskan tawanan tersebut. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah, wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan itu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, nescaya dia akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang telah diambil daripadamu dan dia akan mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini perkataan yang disebutkan pada para tawanan tersebut pasal mereka kena bayar tebusan, Ustaz. Dan secara puratanya seorang kena bayar 40 uqyah emas. Ya, 40 uqyah ni satu uqyah sama dengan 29 dinar. Ya, 29 dinar. 29 dinar ni Ustaz, ya, dia 123 gram. Saya kira-kira tadi satu uqyah ni 29,000 kena bayar. Allah. Jadi kalau 40 uqyah ni dia kena bayar 1.1 juta. Betul. Ini untuk contohnya Abu Al-As, suami kepada Zainab, itu kena bayar. Abbas kena bayar lebih, Ustaz. Pasal dia ni pakcik pada Nabi, Nabi kenakan lebih sikit pasal Allah Alam apa sebabnya, tapi 100 uqyah. Masya-Allah. Total kalau tak silap lah saya kira ni 2.9 juta kena bayar. Ya. Jadi Abbas, ini bukan Ibnu Abbas, ini Abbas, ya, pakciknya, dia kata habis dah harta aku, dia kata kan. Tapi Nabi kata ada lagi, kan. Nabi tahu bahawa Abbas ada simpan lagi, dia terlupa, ya. Jadi Nabi ingatkan balik bahawa dia ada simpan di dalam tanah. Masa tu tak ada bank, Ustaz, ya. Ada lagi di tempat yang tersembunyi. Jadi nak ceritanya ialah banyak tu yang perlu dibayar untuk tebusan, ya, tebusan. Tapi apakah perkataan yang diajarkan? Sebenarnya jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, nescaya dia akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang telah diambil. Dan memang betul pun, Ustaz, ya. Sebenarnya lepas tu Abbas Abbas ni masuk Islam, dan daripada situlah kerajaan Ibn Abbas ini muncul dan makin kaya, ya. Selepas itu disebabkan jika ada kebaikan, maksudnya orang itu akan masuk Islam. Bila masuk Islam, Allah akan gantikan apa tadi 2.9 juta tadi itu, lebih lagi daripada situ lagi, jaminan daripada Allah. Dan memang diperhatikan, subhanallah, ya. Jadi ini adalah Allah Maha Pengampun, Allah ampunkan, ya, dengan kesilapan yang lepas, dan Allah penyayang, Allah bagi balik, ya. Jadi itu pendapat Abu Bakar yang mencadangkan pada Nabi untuk tawanan itu ada bayar tebusan. Tapi wa in yuridu, ya, jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu, khianataka, pada ayat 71, maka sesungguhnya sebelum itu juga mereka telah mengkhianati Allah, maka dia memberi kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kali ini isu khianat, ya, pasal sebenarnya memanglah kalau orang yang bukan, yang kufur ini memang dah terkenal dengan khianat pada waktu Badar, Uhud, apa sebagainya. Jadi Umar dia pandang sisi itu, bahawa mereka ni kalau tebusan pun tapi nanti mereka khianat balik. Jadi baik tebas je. Maksud dengan Allah dia khianat, dengan Rasulullah apalah. Dengan Rasulullah apa lagi, kan. Jadi Allah kata faqad khanu, sebenarnya mereka ini telah pun berlaku khianat sebelum ini. Fa'amkana minhum, dan dia memberi Nabi kuasa juga. Maksudnya khianat-khianatnya pun tetap juga Nabi di fa'amkana ini
diberikan kuasa kepada nabi daripada siapa? Daripada Allah SWT. Jadi Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana menyusun perkara ini. Jadi mereka khianat, mereka rasa macam mereka ni boleh komplot kan, sembunyi-sembunyi, tapi sebenarnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana, dan akhirnya siapa yang menang sudah tentunya kepada orang yang beriman. Jadi dua ayat ini Ustaz ya, pelajaran kepada kita bahawa sudut pandang risiko yang diambil oleh Omar ada kebenarannya. Dalam masa sama kita ingin menyantuni dan juga menyebarkan Islam ini pun disampaikan oleh para sahabat. Jadi dua perspektif berbeza, tetapi Allah tahu bahawa manakah yang lebih baik. Dan ayat yang seterusnya bercerita tentang pujian kepada siapa? Tadi pujian pada Abu Bakar dan Umar spesifik, tapi sekarang ini pujian kepada seluruh umat Islam pada waktu perang Badar ini sendiri, ya. Innallazina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ini satu kumpulan Ustaz ya. Pasal di situ ada innallazina amanu. Allazina itu di satu kumpulan. Kemudian disambung lagi dengan satu lagi kumpulan, wallazina awau wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Siapa kumpulan pertama? Muhajirin. Daripada Mekah. Mereka itu beriman, mereka itu berhijrah, berjihad dengan harta dan juga diri mereka. Memang ini terkenal dalam sejarah 13 tahun di Mekah itu, mereka memang betul-betul berjihad cara Mekah Ustaz ya. Jihad cara Mekah ialah tidak boleh berperang. Tidak boleh berperang, mereka kena tahan, kena libas pun sabar dulu. Itu sebabnya kalau kita cakap zaman sekarang ni zaman Makiyah ke Madaniyah, ya, kalau kita tidak ada kuasa yang besar, ya, maksudnya kita kena ambil apa peranan di Makiyah itu. Tanpa kita meninggalkan kewajipan Madaniyah, ya. Contohnya solat apa sebagainya. Jangan pula kata kita ni Makiyah kot, jadi solat tak payah lagi, zakat tak payah bayar, puasa nanti tak payah puasa lah. Bukan begitu. Ideanya ialah dari segi strategi dakwah. Kewajipan tetap kita kena lakukan seperti apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Pasal dah lengkap dah pun. Syariat sudah lengkap. Baik. Jadi kumpulan pertama beriman, berhijrah dan juga berjihad. Kumpulan yang kedua adalah Ansar, iaitu walladzina awau wa nasaru. Awau ini maksudnya ialah dia memberi perlindungan, ya, memberi perlindungan pada orang Muhajirin datang, dia beri rumah. Kemudian wanasaru ni tolong Nabi. Subhanallah. Ya, apa sahaja yang Nabi nak buat, misi Nabi itu terus ditolong oleh orang-orang Ansar. Itu yang digelarkan sebagai Ansar daripada perkataan Nasara di dalam ayat ini. Jadi Muhajirin dan Ansar ini Allah puji, mereka ni saling menjadi wala ataupun aulia, ya, saling menjadi pelindung antara satu sama lain. Walladzina amanu walam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru wa in istansarakum fid din fa alaikumun nasr. Ya, kumpulan ketiga pula, iaitu mereka daripada Mekah yang tidak berhijrah. Macam Abbas tadi itulah, dia tak berhijrah, tidak ada wilayah, tidak ada perlindungan kepada mereka. Jika mereka minta tolong untuk keluar, ya, okey, fine, boleh tolong. Tetapi maksudnya ialah ini menjadi kumpulan ketiga. Dia tak macam kumpulan pertama dan kedua lah, Muhajirin dan juga Ansar yang berhijrah. Wallahu bima ta'maluna basir. Ini amat menarik ayat 72 di hujung itu. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Ya, apa yang kamu lakukan ini sebenarnya bila bercerita tentang istilah Allah melihat ini, pihak ketiga ini dia boleh sahaja dia nak bersama dengan orang musyrik Mekah ataupun bersama dengan Nabi, ya, tetapi Allah tahu, Allah kata Allah sentiasa melihat perkara ini, ya. Lebih daripada itu sebenarnya, bila Allah melihat ini, Allah akan menolonglah sebenarnya kepada orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang menolong di kalangan Ansar. Jadi membawa kepada perkataan kita pada hari ini, mari kita sama-sama perhatikan. Perkataan hari ini asara, iaitu maksudnya menawan ataupun menangkap, ya. Itu sebabnya digunakan pada ayat 70 tu al-asra 49 kali disebut dalam Al-Quran ini, maksudnya ialah tawanan, ya. Minal asra, tawanan-tawanan
yang diketahui, ya, in ya'lamillahu fi qulubikum khaira, jika ada kebaikan dalam hati mereka, Allah akan gantikan yang lebih baik daripada apa tebusan yang mereka telah berikan. Jadi ini adalah perkataan yang kita boleh ambil pelajaran. Sebenarnya idea asra ini, tawanan dan ambil tebusan ini idea daripada Abu Bakar, Ustaz, ya. Jadi yang ini sebenarnya tak diterima sangat, ya, tetapi Allah maafkan, Allah ampunkan. Dan bagi kita ialah Allah boleh sahaja sebenarnya nak beritahu awal-awal pada Nabi, ya, tapi Allah tak beritahu awal pada Nabi. Nabi buat keputusan, baru Allah tegur. Nak ceritanya apa yang kita belajar semalam, bahawa sebenarnya dalam kehidupan Nabi ini adalah makhluk seperti kita juga. Betul. Ya, adalah seorang insan, seorang hamba yang mungkin kita ada setengah orang kata, orang bukan Islam kata, umat Nabi Muhammad ni ataupun umat Islam ni yang menyembah Muhammad. Tak, kita tak menyembah Muhammad. Kita menyembah pada Allah, mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin nak minta sekali lagi Ustaz baca ayat yang ke-70 awal tu, agar kita nampak bahawa sebenarnya umat Islam ini dia dengan orang yang ditawan pun kena buat baik. Subhanallah. Ya, kena buat baik, tapi tebusan tetap tebusan. Yang mengampunkan Allah, kita tak boleh ampunkan. Tak boleh pula cakap tak apalah pak cik, bolehlah keluar. Tak boleh. Allah saja ampunkan dia. Kita kena ikut prosedur. Kasih sayang, kita kasih sayang, tetapi tak boleh pula pak cik tak apalah ini kroni-kroni saya ni lepaslah, tak boleh, ya. Kena ikut peraturan, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dapat rantai daripada Zainab untuk tebus suaminya yang ditawan itu, Nabi siap beritahu lagi kepada para sahabat, ini nak macam mana ni, kan? Boleh tak kalau serahkan balik? Tapi ini berdasarkan kepada mesyuarat, bukannya Nabi kata tak apa-apa, tak payah bayar. Okey. Kronism tidak dibenarkan di dalam percaturan ini. Jadi nak baca sekali lagi Ustaz ayat 70. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke-70, jom kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum, ya قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, itulah daripada ayat 70 sebagai peringatan kepada kita bahawa Allah mengampun, Allah penyayang, tetapi dalam peraturan kita ikut peraturan. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Mati kami dengan Quran, jadikan ia imam kami, petunjuk dan rahmat.
Allahu akbar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Al-Quran terus menjadi imam kepada kita Ustaz. Tambah-tambah Ustaz, kita sekarang berada di bulan Rajab. Barik lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita sehinggalah ke Ramadan nanti, sampai kita ke bulan Ramadan. Kalau kita apa nama Ustaz, renung sejenak Ustaz ya. Ramadan yang lalu Ustaz, kita dapat hadiah ni Ustaz. Al-Quran ini subhanallah, hari demi hari dan Allah masih lagi kurnia kesempatan buat kita, buat tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang barangkali telah hilang insan-insan tersayang. Betul. Barangkali Rejab tahun yang lalu bersama dengan pasangan atau bersama dengan mak ayah menyaksikan My Quran Time, tetapi saat ini mereka telah pergi dahulu meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa cucuri rahmat dan juga keampunan buat mereka di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita tengok My Quran Time, kita mula dengan Malaysia Quran Time sebenarnya daripada March itu. Kemudian kita dah hampir dah sebenarnya kita ulang tahun yang pertama ya, Malaysia Quran Time. Kemudian kita berhenti sebentar selepas daripada Ramadan. Ya, Ramadan tu kita masih lagi surah-surah pilihan. Ya, kita mula selepas raya kan. Selepas raya untuk My Quran Time daripada halaman yang pertama. Berkah barakah daripada Ramadan Allah itu Allah saya yakin ya, menyebabkan Allah izinkan kita untuk bukan mudah Ustaz ya, kumpulkan segala sumber Allah daripada Allah. TV Al Hijrah, daripada ustaz kita ya. Pun tak menyangka Ustaz. Tak menyangka Ustaz, tak subhanallah. Dan cakap dengan Ustaz Tirmizi pun Allah tak menyangkanya ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan perkongsian harian ini memberi manfaat dan kita terus istiqamah ya. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Dan seperti biasa kita tak kurang dalam ulang kaji kita, insya-Allah hari demi hari kita mengulang kaji segmen tajwid kita, dan hari ini kita masih lagi nak mengulang lagi sekali pembelajaran kita. Semalam kita telah kongsikan dan hari ini kita nak ulang lagi sekali, iaitu martabat ikhfa hakiki. Dengung ikhfa hakiki itu apa martabat dia? Ada 3 martabat: tertinggi, pertengahan dan martabat yang akhir. Iaitu yang pertama martabat al-a'la, iaitu martabat tertinggi, iaitu kerana makhrajnya yang paling hampir dengan nun sakinah, iaitu 3 huruf, iaitu ta, da dengan ta. Dia dekat dengan nun mati ataupun nun sakinah. Mata, dekat nak sebut dengan nun tu. Mataba min duni min tin. Subhanallah, itu martabat a'la. Makalah yang kedua iaitu martabat adna, martabat yang terendah. Kerana apa? Kerana makhrajnya paling jauh. Tadi paling dekat, yang ni makhraj paling jauh daripada nun sakinah kan, iaitu huruf qaf dengan kaf di pangkal lidah kita. Man qatala kan, man kana, tapi kena hati-hati kat situ, huruf qaf tebal, huruf kaf tak tebal. Jangan dua-dua sama bunyi dia, tak kan. Man qama, man kana, itulah adna, yang makhraj atau martabat yang paling jauh, adna ataupun terendah, adna. Yang terakhir pertengahan. Pertengahan, iaitu martabat yang ketiga, martabat yang pertengahan, awsat, iaitu kerana makhrajnya berada di pertengahan. Huruf dia ada 10: tha, jim, dha, zai, sin, shin, sad, dad, wa, fa. Jadi bila kita dengung bertemu dengan huruf-huruf ini, jadi martabat ikhfa itu martabat awsat, dia pertengahan. Contoh manja, ja kan tengah lidah kan, manja kan. Lepas tu contoh kata lagi shin, contohnya isya, di tengah kat situ, dan ada huruf-huruf lain lagi, contohnya sad kan, man sama, tadi kan sad kan, Allah dan juga fa. Jadi itu huruf-huruf 10 huruf
yang dikategorikan sebagai tingkatan martabat awsat, yang pertengahan. Jadi itulah 3 martabat. Kita ulang semalam kita sebut, hari ini kita ulang lagi sekali supaya dapat kita perhatikan huruf-huruf demikian ketika kita baca nanti insya-Allah taala. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Sayang martabat-martabat itu sebenarnya perkara baru Ustaz ya. Jadi kita ulang balik tu untuk lebih kita sedar ya. Pasal kalau tidak, kalau dia tak bersedia untuk kepada dengung ke depan tu ya, pasal kita tak berasan kan, sin sod kan, akhirnya dia macam lain macam, dah tahu dah orang ni tersilap kot kan. Dan ini perkara penting ya untuk kita lebih memahami tentang bacaan al-Quran ini sendiri. Baik. Jadi kita nak teruskan Ustaz dengan ayat 73 hingga ayat 75 penghujung daripada surah Al-Anfal. Ini adalah halaman kesimpulan bagi surah ini, di mana tadi Allah memuji kepada Muhajirin dan Ansar pada ayat 72 itu, di hujung itu wallahu bima ta'maluna basir. Menariknya ialah Ustaz ya, pasal bila mereka ni jadi tentera ya, berperang, mereka masih diperhatikan oleh Allah juga. Ya, masya-Allah. Daripada Mekah itu diperhatikan Allah, dah bersama pun diperhatikan Allah, dan masa berperang pun diperhatikan Allah. Jadi kesannya apa? Mereka tak berani buat nak potong pokok tak boleh ya, mereka nak kacau wanita yang tak berperang tak boleh, kacau tempat ibadah tak boleh. Ada disiplin-disiplin yang dilakukan oleh tentera Islam ya. Dan ini tidak berlaku kepada tentera bukan Islam. Itu sebabnya dulu waktu saya belajar bahasa Arab dulu kan, dengan tentera US Army kan, mereka bangga dia kata I managed to kill how many person apa sebagainya kan, dia bangga. Pasal bagi mereka ialah pergi perang tu adalah untuk bunuh orang. Tetapi sebenarnya bagi tentera Islam ia adalah perjuangan kebenaran al-haq ya, untuk meninggikan kebenaran dan menghapuskan kebatilan. Jadi dia tak bangga bunuh orang sebenarnya ya, malah lebih daripada itu ialah dia merasakan bahawa kalau dapat diselesaikan dengan cara diplomasi, dengan perkongsian maklumat tentang hidayah, orang ni kembali kepada kebenaran, itu amat bagus kan. Malah konsepnya tidak ada paksaan dalam agama. Orang tu tak apa beragama lain, tetapi jangan sampai melawan kepada Islam ataupun menyerang kepada umat Islam. Jadi kita nak terus lagi ayat 73 hingga ayat 75. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian. Ayuh kita baca ayat yang seterusnya ini, akhir surah Al-Anfal. Kita bermula surah Al-Anfal, hari ini kita berada di akhir surah Al-Anfal. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian. Ustaz Fazil, surah demi surah, permulaan, berakhir, mula lagi, berakhir, mula lagi, berakhir. Itulah kehidupan kita tuan-tuan dan puan-puan. Kita bermula dan pasti satu masa nanti kita akan berakhir di dunia ini dan kita akan kembali dipertemukan untuk bertemu dengan pemilik kita Allahu Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan biarlah pertemuan kita nanti penuh dengan keberkatan dan juga penuh dengan bekalan yang kita bawa bertemu pemilik kita saja. Mari kita tuan-tuan dan puan-puan, ayat 72 kita sehingga ayat 75. Jadi saya nak baca, kita baca sama-sama dengan bayati ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 73 hingga 75 sebagai kesimpulan Ustaz ya, penutup kepada surah Al-Anfal, iaitu dan orang-orang yang kafir sebahagian daripada mereka melindungi sebahagian yang lain jika kamu tidak mendirikan apa yang telah diperintahkan Allah, iaitu saling wala ataupun melindungi, nescaya akan terjadi gangguan di bumi dan kerosakan yang besar. Inilah mengapa pentingnya Muhajirin Ansar pada waktu sahabat dahulu, dan pada waktu ini adalah kita sesama kita Ustaz ya, beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan juga diri. Ada orang yang boleh bagi tempat tinggal, ada orang boleh bagi pertolongan, saling bergabung antara satu sama lain. 5 perkara ini ya. Kerana apa? Kerana kalau tidak ditolong, tidak diberikan wilayah. Wilayah tu maksudnya pertolongan Ustaz ya. Zaman sekarang wilayah persekutuan kan. Sebenarnya pertolongan kepada persekutuan itu sendiri. Kalau tidak diberi, akan ada 2 kesan. Yang pertama, Allah nyatakan bahawa berlakunya fitnah. Fitnah ini, fitnah paling besar adalah fitnah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang pertama. Maksudnya orang yang Islam keluar Islam, ataupun yang bukan Islam dia tak nak masuk Islam. Ya, dia tidak mahu kembali kepada tauhid dan kebenaran. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah wafasadun kabir, iaitu kerosakan, kezaliman berlaku. Kita bercakap sekarang Ustaz ya, di China contohnya, dia membunuh kepada orang-orang di Uyghur ya, kalau di malah sebenarnya macam-macam tempat ya, di Perancis ke apa sebagainya, dia menekan kepada orang-orang yang ingin bertauhid. Dia tak kacau orang pun di Myanmar ya, di Myanmar ya, dia membunuh kepada orang-orang itu. Sebenarnya mesej kepada kita sebenarnya Ustaz ya, maksudnya orang Islam dia tak boleh hanya kalau Malaysia sahaja ya, dia kena ada persatuan ni. Itu tadi kita ada OIC kan, tapi kita maksudnya kena kuat dan gembling lagi ya. Kerana apa? Kerana kalau tidak iman, jihad, hijrah, membantu antara satu sama lain orang beriman ni, maka orang-orang yang kufur ya, dia nyatakan tadi, dia memang saling tolong-menolong. Dia walaupun agama berbeza kan, tapi kalau yang bermusuh ni atas nama Islam, dia boleh bersatu pula. Ya, jadi ini yang berlaku pada musyrik Mekah yang menyerang kepada orang-orang di Islam, dan juga orang yang daripada Madinah pun, Yahudi itu mereka pun juga menyerang kepada umat Islam. Jadi ayat yang ke-74 adalah sebagai satu ulangan ya, kesimpulan yang ada kaitan dengan ayat nombor 2. Kalau tak bahasanya kalimahnya lebih kurang Ustaz kan, iaitu kalau di sana tadi bercakap tentang innamal mu'minuna allazina iza zukirallah kan, itu adalah spirituality, amalan personal kita ya, gementar bila dengar nama Allah ataupun mendengar ayat Quran itu bertambah iman ya, dan bertawakal. Di sini Allah kata orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, dan juga yang awaw wa nasaru, ini maksudnya apa yang dibuat oleh Muhajirin dan Ansar, ulaika humul mu'minuna haqqan. Subhanallah ya, kat sana pun ulaikal mu'minuna haqqan. Maksudnya apa? Ialah orang beriman yang betul-betul, dia bukan sekadar dia baca Quran dia rasa macam bertambah iman, dia tak cukup begitu saja. Dia kena jadi, tuan-tuan sekalian, kita kena beriman, berhijrah, maksudnya bukan kita berhijrah pergi keluar ke US ke, bukan ya, maksudnya kita keluar daripada tempat yang tak bagus kepada tempat yang bagus, ataupun amalan kita yang tak bagus kepada yang bagus, berjihad ya, bersungguh-sungguh fi sabilillah, bantu dalam perjuangan untuk mengangkat agama ini, barulah orang ini digelar sebagai mukminuna haqqan. Jadi kadang-kadang ada orang suka baca Quran, dia tak suka pergi jumpa orang. Ya, ajak orang ke arah kebaikan. Ada orang suka ajak orang ke arah kebaikan, dia tak suka baca Quran pula Ustaz. Jadi dua-dua ini, kalau kita tengok Nabi Musa berjumpa Allah, tapi lepas tu Allah suruh pergi jumpa pada kaum kamu. Sebenarnya Nabi Musa lagi best kot kan, jumpa Allah, berjumpa, bercakap. Tetapi Allah kata jumpa dengan kaum, walaupun kaumnya buat perangai, tetapi itulah maksud ulaikal mu'minuna haqqan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini ciri orang beriman yang sebenar-benarnya. Jadi ini dia macam kesimpulan balik, tapi gabung dua.
apa yang dapat sama dengan sana dapat darajat, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kat sini lahum maghfiratun wa rizqun karim, dapat keampunan, dapat rezeki yang mulia sampai ke syurga nanti. Jadi gabung ustaz ya. Cuma di sana itu ada istilahnya darajat. Ya, ada pelbagai tahap. Pasal apa? Pasal bila kita banyak baca Quran, dia akan dinaikkan darajatnya. Penting. Aktivis, NGO, pendakwah yang selalu berceramah ustaz ya, dia kena jaga juga amalan personal dia, kerana itu ada kaitan tahapnya berada di syurga nanti insya-Allah. Jadi ayat yang paling akhir, dan orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai pertalian sahabat itu pada sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Ceritanya orang Muhajirin gaduh-gaduh ustaz ya. Orang Ansar ni dulu Aus Hazrah memang bergaduh. Betul. Ya, tapi bila datang Islam, Allah, mereka muakhah itu, mereka bersaudara itu baik sangat, sampai dia ada yang ceraikan isteri nak bagi pada kawannya. Subhanallah. Sampai ada yang nak kata nak bagi harta dia sebagai harta waris. Allah kata bawa tenang. Okey, iaitu faulaika minkum wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Maksudnya kalau harta waris itu itu untuk keluarga yang terdekatlah, yang keluarga tu, bukan kena bagi kepada sahabat daripada Mekah, dia tak payah. Maksudnya betapa menyantuninya. Mereka dah rapat sangat, mereka sampai nak bagi harta waris. Kata Allah kata tak, ikut saja peraturan daripada kitabillah. Ada harta waris itu bagi sahaja kepada ahli keluarga. Ya, jadi daripada yang berpecah-pecah ini sampai jadi amat baik, tapi Allah bagi jangan sampai terlampau baik sangat. Jadi bagi pada yang ditetapkan, masih lagi asasnya kitabillah, hak-hak dia tu, hak-haknya. Ya, nanti kan ahli keluarga pula tanya, aku tak dapat kan, lebih-lebih pula dia bagi pula pada dia punya persatuan dia ke apa sebagainya. Pasal apa? Yang penting yang menyokong kita tuan-tuan untuk bergerak ke depan pun akhirnya keluarga juga. Betul Sas. Ya, betul, keluarga lain, kawan kita betul, ya, tetapi kita kena ingat ia adalah sebagai satu dakwah juga, ya. Katakan saudara-saudara kita dapat sikit daripada kita, ya. Belanja-belanja apa ustaz? Cheesecake ke kan, belanja tu dia akan rasa best juga ni Ustaz Tirmizi ni, macam tu ya, musangking kan. Jadi ini adalah dakwah bilhal yang perlu kita laksanakan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah ini tahu atas segala sesuatu. Apa tahunya? Psikologi lah ustaz ya. Pasal kadang-kadang kalau katakan baik sangat pada orang luar dengan orang dalam rumah tak baik, Allah tahu ya apa psikologi. Nanti dia pun tak sokong, akhirnya memberi kesan kepada kita yang di dalam rumah tersebut. Jadi perjuangan ini perjuangan yang mengambil kira ahli keluarga dan juga orang-orang yang daripada luar keluarga. Jangan ekstrim sangat. Ada yang baik dalam keluarga, orang luar tak nak. Jangan datang rumah, jangan bertamu. Ada orang yang dengan orang luar dia baik, dalam rumah out. Jadi dua-dua tu sama macam tadi tu. Ketika baca Quran pun okey, ketika berjuang pun okey. Jangan sampai kita pilih datang surau tapi nak cakap tentang nak bantu orang lain tak nak, ataupun terbalik. Kan, bantu orang nak tapi datang surau ataupun nak baca Quran ini dia lihat sedikit. Ini pelajaran yang kita dapat daripada halaman 186 penutup kepada surah ini. Kita tengok kepada situasi apakah yang kita dapat daripada surah ini ataupun halaman ini, iaitu pada kotak atas kiri itu bercakap tentang tawanan itu bersyukur kerana akhirnya rupa-rupanya peluang untuk mereka mendengar kalamullah, akhirnya mereka mendapat hidayah. Ya, itu kesan tawanan ini sebenarnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Islam ataupun mereka kena bayar tebusan. Yang kedua, kanan atas itu bercakap tentang Muhajirin Ansar ini saling tolong menolong, ya, ini dipuji oleh Allah dan ini jugalah yang perlu kita laksanakan. Dan di bawah kiri itu orang-orang yang partners in crime istilahnya, ya, orang-orang yang kufur itu dia agama berbeza tapi dia memang tala kepada satu kumpulan saja yang beriman ini sahaja. Jadi kita kena berhati-hati. Allah kata kita kena bantu sesama orang beriman, jangan kita pula yang tala sesama orang beriman kan. Okey, dan bawah kali itu bertiga sama pula baju sama ustaz ni. Sama. Okay. Jadi ustaz warna merah, saya warna biru. Ustaz Tir je kat rumah kot pakai baju warna tu ya. Jangan sampai baik-baik juga tapi masih lagi jaga ahli keluarga dalam kita berjuang, membawa kita kepada resolusi
apa yang perlu kita laksanakan berdasarkan ayat 18 ataupun halaman 186. Yang pertama, uruskan tawanan dengan baik apabila mereka bersikap jujur, tetapi tetap ikut peraturan. Jangan kita let go, ya, biarkan dia keluar tanpa ikut peraturan dalam agama, ya. Dia punya tebusan dia, ya, 40 uqyah ataupun lebih. Yang kedua, bina iman, semangat hijrah dan jihad dengan baik, ya. Yang ketiga, bersatu dalam jihad agar kekufuran dan kerosakan tidak tersebar, ya. Jadi kita faham perkara ini mengikut konteks, ya, bukannya jihad itu boleh keluar-keluar macam itu sahaja, tapi mengikut kepada peraturan law of the land daripada ketua ataupun pemimpin dalam satu negara, bukannya organisasi pun tak boleh, Ustaz, ya. Kalau tidak nanti keluar Daesh ataupun ISIS yang baru pula selepas baca surah ini. Kita berdoa bersama, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati kami di bulan Rajab ini, ya Allah, juga bulan Syaban nanti, ya Allah. Pertemukan kami, sampaikan kami kepada bulan Ramadan al-Mubarak birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ampun dosa kami, ya Allah, dosa mak ayah kami, ya Allah, dosa ibu ayah mertua kami birahmatika ya Arhamar Rahimin. Kami di akhir surah Al-Anfal ini, ya Allah, kurniakan kepada kami untuk terus mendalami kalamu Al-Quran. Jangan jadikan ini yang terakhir buat kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk selalu kita menjadi orang yang imannya kuat dengan mengingat Allah dan juga Al-Quran. Dalam masa yang sama juga kita berjuang, ya, kita beriman, berhijrah, berjihad, memberi pertolongan, ya, melindungi kepada orang-orang beriman, kerana itu adalah ciri mukmin yang sebenarnya yang kita ingin sebarkan kefahaman ini dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang dalam tabung ini untuk sama-sama kita membina masyarakat yang betul-betul berjuang untuk kebenaran. Dan ini penting, kita bukan bermusuh dengan orang, tetapi kita membawa seramai mungkin orang kepada kebenaran menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu kembali ulangan pada jam 5, pada jam 10 malam dan juga 5 sekarang ini dah jadi bukan pukul 6, Ustaz, ya, 5.30 sampai 6.30, ya, selama beberapa hari inilah, ya, kerana kita memberi laluan kepada bacaan surah Yasin, ya. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi, dibawakan oleh Mufas untuk sama-sama kita terus menjadi mukmin haqqa yang sebenar-benarnya. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.